Dengan perkembangan dari Labuan antara tumpuannya mengenai kepentingan keselamatan diri di air. Teruskan saja bersama Harje Jag. Silakan Harje. Baik, terima kasih. Situasi kecemasan melibatkan air seperti di laut, sungai maupun sebarang bencana seperti banjir memerlukan pendedahan yang cukup terutama mengenai bantuan asas. Melihat kepentingannya, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Labuan mengambil inisiatif untuk memberi pendedahan dan kesedaran kepada komuniti. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JBPM Dato' Edwin Galan Teruki berharap menerusi penubuhan Majlis Keselamatan Aktiviti Air MKAA yang mampu memberikan impak positif bagi memastikan kes lemas dapat dielak dan dikurangkan. Dan kita berharap dengan adanya kempen ini, kita dapat memberi kesedaran kepada orang awam, terutamanya pada masa ini, musim ke-7 ni, supaya dikurangkan dan juga diambil perhatian lah. Di Labuan ni ada 3 hotspot. So elakkan untuk pergi rekreasi di tempat tersebut lah. Dan ambil langkah-langkah berjaga. Majlis Perasmian MKAA 2022 peringkat Labuan disempurnakan Pengerusi Perbadanan Labuan Datuk Bashir Alias. Ini merupakan tahun kedua. Dulu kita ada buat pada tahun 2021. Ini adalah bertujuan untuk kita memberi kesedaran kepada masyarakat Labuan bahawasanya perlu pengetahuan tentang keselamatan laut ni. Jadi inilah merupakan langkah-langkah kerajaan melalui Jabatan Bomba dan Penyelamat Labuan untuk kita memastikan rakyat di akar umbi terselamat daripada sebarang kecelakaan. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Ridwan Muhammad Ismail dan Ketua Polis Daerah Superintenden Ahmad Jawila. 8 buah sekolah menerima anugerah Sekolah Lestari iaitu Anugerah Alam Sekitar SLAAS sesi 2020-2022. Selaras Hari Alam Sekitar, Jabatan Alam Sekitar JAS ingin mengiktiraf sekolah terlibat dalam melaksana pendidikan alam sekitar di peringkat sekolah selaras dasar alam sekitar negara. Jelas Pengarah JAS Labuan Amir Hamzah Musa, penilaian dibuat berdasarkan pengadaptasian pembudayaan alam sekitar secara praktikal dan lapangan. Pada asalnya di peringkat kebangsaan, tetapi mulai pada sesi pada kali ini kita adakan di peringkat negeri, di mana di Labuan kita ada 8 sekolah yang menyertai dan sekolah ini ada beberapa komponen lah dari segi pengurusan, kurikulum, penghijauan dan elemen khas. Johan kategori sekolah menengah dimenangi SMK Mutiara, sementara naib Johan sekolah menengah SNN. Bagi kategori sekolah rendah pula, Johan dirangkul SK Sungai Bedaun dan naib Johan sekolah kluster kecemerlangan SK SNN. Sebenarnya anugerah ini sangat bermakna untuk warga SKSNN kerana bangunan SKSNN itu sangat unik sebenarnya. Kawasan sekolah sangat terhad tetapi kami mahu melestarikan, mahu membudayakan anak-anak murid kami untuk menyayangi alam sekitar, bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Jadi pada tahun ini kami menggerakkan task force anak-anak murid kami dan juga rakan-rakan guru termasuklah penglibatan ibu bapa semua dalam membantu kami. Persatuan Anak Seni Wilayah Persekutuan Labuan Aswila terus memartabatkan budaya kesenian dan warisan busana suku kaum di negara ini. Ia menerusi penganjuran Pertandingan Busana Tradisional dan Etnik Keluarga Malaysia 2022. Penasihat Persatuan Aswila Rahman Jaafar berkata penganjuran pertandingan itu adalah bertujuan untuk mengangkat kesenian busana yang asli agar ia tidak luput ditelan zaman. Sebenarnya kami mengadakan program ini bertujuan untuk mengekalkan tradisi busana tradisi kita agar tidak hilang begitu saja. Sebab kebanyakan yang pada masa kini busana telah dikreatifkan, diubah suai dan dimodernkan. Jadi kita nak sesuatu yang asli yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita yang terdahulu. Penasihat Persatuan Aswila Rahman Jaafar berkata penganjuran pertandingan itu adalah bertujuan untuk mengangkat kesenian busana yang asli agar ia tidak luput ditelan zaman. Penganjuran pertandingan yang mendapat kerjasama Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya ini melibatkan 17 peserta dari dalam dan luar Labuan. Majlis perasmian dan penyampaian hadiah disempurnakan Pengerusi Perbadanan Labuan.
Pendengar stesen Labuan FM kini boleh menikmati siaran digital sepenuhnya dengan penaik tarafan sistem baharu yang dilakukan di Jabatan Penyiaran Labuan. Berbanding sistem audio terdahulu, sistem baharu kini meliputi keseluruhan aspek pendigitalan. Penolong jurutera jabatan itu Rohayu Hamidun berkata, dengan menggunakan sistem ini, peratus kebarangkalian masalah gangguan siaran dipintas sehingga 90%. Yang peralatan yang kita naik taraf ni adalah untuk peralatan untuk konti siaran, monitoring sistem, sampailah ke akhir dia untuk pemancaran. Tambah baik kita punya kualiti produksi, maksudnya memberi banyak kemudahan kepada kita punya penerbit untuk berkreatif dengan aplikasi yang lebih canggih lah. Maksudnya mengikut peredaran zaman sekarang lah. Projek berkenaan dijangka siap sepenuhnya pada tahun hadapan. Labuan FM beroperasi bermula pada tahun 1986 dengan menggunakan kontena yang diubah suai menjadi bilik hubungan atau konti. Majlis penyerahan dibuat secara ringkas melibatkan wakil Media Lab Alliance selaku penyedia projek kepada Jabatan Penyiaran. Dengan itu sekian paparan berita wilayah dari Labuan. Kembali ke Angga Sapuri. Baik, terima kasih Harji.